Amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi Kitabil Aziz, wa na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Shadaqallahul azim. Terima kasih diucapkan kepada pengurusi majlis yang dikasihi lagi dihormati, sahabat-sahabat sidang pendengar yang dikasihi lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya merafak syukur pada Allah Subhanahu wa taala malam ni dapat kita bersama-sama di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan keberadaan kita pada malam ini mencapai dan menggapai redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan bagi menambahkan ilmu kita. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita ada ini dapat menambahkan lagi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar sekalian, di kesempatan masa yang ada pada malam ini, saya nak kongsikan satu hadis daripada Nabi SAW tentang keadaan manusia akhir zaman. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW menyebutkan, sayati ala ummati zamanun yuhibbunal khamsa wa yansawunal khamsa. Kata Rasulullah, akan datang nanti satu masa daripada kalangan umat aku yang mana mereka itu akan mencintai 5 perkara dan mereka akan lupakan kepada 5 perkara yang lain. Datang nanti satu masa, satu keadaan bila mungkin zaman kita, umat yang kata Nabi dia cinta kepada 5 benda dan dia lupakan kepada 5 benda yang lain. Yang pertama kata Rasulullah, ila yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah wa yuhibbuna al-hayah wa yansawna al-maut wa yuhibbuna al-qusur wa yansawna al-qubur wa yuhibbuna al-mal wa yansawna al-hisab wa yuhibbuna al-khalqa wa yansawna al-khaliq. Kata Nabi SAW, perkara pertama yang manusia akan cinta dan dia akan lupa kepada satu perkara yang lain. Yang pertama kata Nabi, umat akhir zaman mereka akan cinta kepada dunia dan lupa kepada akhirat. Kan ni yang pertama Nabi sebutkan kepada kita supaya kita ambil peringatan. Akan datang nanti akhir zaman, zaman kita ni lah. Kan, yang mana adanya kelompok manusia dia sangat cinta kepada dunia sehingga dia lupa kepada akhirat. Sehingga dunia tadi melalaikan dia dan membutakan hati dia daripada akhirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana cinta kepada dunia akan mengakibatkan kepada kerugian, dan cinta kepada akhirat akan menyebabkan kita menambah amal dan bekal kita kepada Allah Ta'ala. Tapi yang berlaku adalah sebaliknya. Kerana umat akhir zaman, mereka lebih cenderung kepada dunia sehingga mereka lupa kepada akhirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan mereka tahu bahawa dunia itu adalah tempat tinggalan sementara. Kan dunia ni adalah tempat yang melalaikan bagi manusia. Kan? Tetapi manusia akhir zaman dia tetap kasih dan dia tetap sayang kepada dunia. Kan? Walaupun dia tahu hakikat dunia, dia nampak depan mata dia dunia ni tak ada benda yang kekal. Kan? Kita beli kereta baru, sekarang ni kereta kita baru. Tapi cuba kita tunggu 2-3 tahun yang akan datang, kereta kita akan jadi kereta yang lama. Kan? Kalau dulu orang berbangga dengan kereta dia yang baru, dululah. Tapi sekarang ni selepas 2-3 tahun, rupanya ada lagi kereta yang sama, tapi keluaran yang baru. Dengan desain yang baru, dengan dia punya future-nya lagi hebat daripada kereta dia yang ada. Lalu itulah dunia. Dunia ni dia tidak ada yang kekal. Dulu kita muda, sekarang ni muda juga, cuma tua sikit. Kan, tu contohlah macam itu. Kan, maknanya dunia ni satu benda yang tidak kekal. Allah Ta'ala sebut walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu dia dua. Satu, yang pertama dia lebih baik daripada dunia,
Dan yang kedua, akhirat itu dia lebih kekal daripada dunia. Sebab dunia ni sifatnya dia tidak kekal. Itulah dunia yang Allah Ta'ala telah ciptakan. Apa saja kalau kita tengok di sekeliling kita, dia tidak ada benda yang kekal. Hatta wa imah kita baca sirah dan kita baca sejarah, kerajaan-kerajaan terdahulu pun tidak ada yang kekal. Akan kerajaan Abbasiyah, kerajaan Osmaniyah, akan kerajaan-kerajaan yang ada, dia ada tempoh dan dia ada masa. Lalu sampai satu masa akan ditetapkan oleh Allah Ta'ala, maka dia akan jatuh dan akan digantikan dengan yang baru. Itulah dunia. Tapi umat akhir zaman mereka akan cinta dan kasih kepada dunia. Yang kedua, umat akhir zaman, kata Rasulullah, mereka lebih cinta kepada kehidupan dan mereka lupakan kepada kematian. Tuan-tuan sekalian, sidang pendengar sekalian, ni yang kedua. Umat akhir zaman mereka cinta kepada kehidupan sehingga kan mereka lupa kepada kematian. Maknanya umat akhir zaman ni mereka takut nak mati. Sedangkan mati itu dia akan datang kepada kita pada bila-bila masa saja. Sebab itulah kalau jumpa, tanya siapa-siapa, akan nak mati ke tak nak. Sebab belum bersedia dan sebagainya. Sebab itulah setiap kali tiba birthday, orang akan doakan supaya panjang umur. Jarang kita dengar orang doakan kita pendek umur. Tak adanya. Sentiasa orang doakan kita panjang umur. Bukanlah salah, tak. Tapi akhir zaman ni akan muncul kelompok manusia dia cinta kepada kehidupan dan dilupakan kepada kematian. Tu yang kedua. Dan yang ketiga, kata baginda Nabi, ialah umat akhir zaman mereka akan cinta kepada rumah-rumah mereka sehingga mereka lupakan kepada kubur-kubur mereka. Ni yang berlaku di akhir zaman. Umat akhir zaman, sidang pendengar sekalian, mereka akan cinta kepada rumah-rumah mereka. Dan mereka terlupa bahawa mereka akan pergi kepada kubur-kubur mereka. Dalam erti kata lain, bukanlah salah untuk kita cinta kepada rumah. Hari ni kalau kita tengok trend hari ni, orang suka dekor rumah dia. Sebab pada dia rumah itu adalah satu tempat yang menenangkan. Betul. Kita tak nafikan. Kita tengok dekor rumah cantik, contoh Anis Syuhada lah. Anis Syuhada aja. Kalau kita tengok dia dekor rumah dia, macam mana cantiknya rumah yang dia dekor. Kita pun teringin, tak salah. Silakan, tapi sampai jangan kita lupakan kepada kubur yang kita nak pergi. Hari ni ramai orang dia sibuk cantikkan rumah dia, tapi dia terlupa nak cantikkan kubur dia. Hari ni ramai orang dia nak luaskan rumah dia. Rumah yang kecil dia nak extend sampai ke belakang. Contoh, Porsche kereta tak ada, dia nak buat Porsche kereta. Dia nak luaskan rumah dia, maka tak jadi masalah. Tapi jangan lupa dia untuk meluaskan dia punya kubur. Hari ni ramai orang nakkan rumah dia terang benderang. Ada lighting yang cantik. Warna pun warna malap-malap macam tu. Cantik je rumah dia. Tapi jangan lupa untuk kita menerangkan kita punya kubur juga. Hadirin sekalian, lalu macam mana kita nak buat? Nabi dah ajar, dah siap-siap. Nak luaskan kubur kita adalah dengan amal soleh. Nak terangkan kubur kita adalah dengan amal soleh. Kemudian nak teman ataupun nak cari teman dalam kubur kita, tetap amal soleh. Lalu amal soleh inilah yang akan menerangi dan akan meluaskan dan akan menemankan manusia besok ketika mana berada di alam akhirat ataupun di alam barzah. Sebab itulah, tetapi fenomena akhir zaman, kata Nabi, manusia ni dia akan cinta kepada rumah dan dia akan lupa kepada kubur yang mereka akan pergi satu hari nanti. Ni yang kita tidak mahu. Kita nak jadi orang yang sayangkan kepada rumah kita dan kita tidak pernah lupakan kepada rumah yang kita akan pergi satu hari nanti. Rumah yang kita akan duduk dalam keadaan sendirian, gelapnya pada waktu tersebut. Bayangkan kita berada di kegelapan malam dalam satu lubang gelap, kemudian ditimbus dengan tanah, kemudian waktu gelap gelita. Lalu betapa gelapnya kubur pada waktu tersebut.
Kan, walaupun yang mati itu adalah pengarah TNB sekalipun, kan, maknanya kalau dia pengarah TNB sekalipun, akan tak ada orang nak terangkan kubur dia besok kecuali amal soleh dia. Itu yang ketiga. Yang keempat, kata baginda Nabi, yang akan dilupakan oleh manusia besok ialah cinta kepada harta, dan dia lupa bahawa harta tadi akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin sekalian, sidang pendengar sekalian, ni yang keempat ni kita kena berhati-hati. Umat akhir zaman dia akan cinta kepada harta, tapi dia lupa harta tadi akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, sebab harta tadi Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya kita dua. Kan, Allah Ta'ala ni kan Nabi sebutkan tidak akan berganjak kaki anak Adam sehingga ditanya tentang beberapa benda. Umurnya, kan, kemudian hartanya. Tapi dalam bab harta, Allah Ta'ala tanya dua. Min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Harta ni Allah Ta'ala tanya dua. Daripada mana dia dapat dan bagaimana dia belanjakan. Kan, maknanya harta kita akan diaudit oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia akhir zaman dia cinta kepada harta dia. Sebab harta ni dia akan menyebabkan manusia kelabu mata dan sebagainya. Tapi dia lupa harta tadi akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Harta, kalau harta hari ni kita kata duit lah. Duit akan menyebabkan orang kelabu mata. Sebab duit ni dia ada power. The power of money. Kalau tak percaya, kalau yang laki, dia ada isteri, cuba kita keluarkan duit kita, keluar daripada bank, kita keluarkan note warna purple tu ada 10 keping. Lepas tu bagi dekat isteri kita. Cuba tengok, dia cium duit ke dia cium suami dia? Biasanya dia cium duit dulu baru cium suami dia. Maknanya bau duit tu memang betul-betul hebat. Umat akhir zaman, mereka ni akan cinta kepada harta benda, tapi dia lupa harta tadi akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak mahu begitu. Kita nak harta tadi ialah harta yang memberikan manfaat dan harta yang akan membantu kita besok ketika mana berada di hadapan Allah. Bukan harta yang akan memberatkan kita besok di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, yang kelima, kata Rasulullah, umat akhir zaman mereka akan cinta kepada makhluk sehingga mereka lupakan kepada Khalik, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Umat akhir zaman mereka ni cinta kepada makhluk sehingga mereka lupa untuk cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang dalam kehidupan dia sangat sayangkan kepada seseorang, tapi dia lupa sayangnya kepada seseorang tidak boleh mengatasi sayangnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang pagi-pagi dia kesian tengok anak dia bangun pagi-pagi. Pagi-pagi tu dah kena mandi. Tapi dia lupa nak suruh anak dia sembahyang. Pada dia kenapa? Sebab awal sangat nak bangun subuh. Biarlah 6.30 kejut, nanti siap-siap sarapan, pukul 7 suku pergi sekolah. Dia lupa bahawa sepatutnya kasih sayang dia kepada anak dia mengatasi kasih sayang dia kepada Allah Ta'ala. Maknanya sayangkan kepada anak tak boleh lebih daripada sayangnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya sayang anak tadi kena suruh dia untuk sembahyang. Walaupun kita tengok dia bangun pagi, awal pagi lagi kena mandi, suruh dia sembahyang dulu subuh 2 rakaat. Kadang-kadang ada orang sayangkan kepada anak, sampaikan anak tadi tak tutup aurat pun dibiarkan begitu saja. Pasal dia kata tak apalah, ni trend sekarang. Lalu perkara inilah yang akan menyebabkan manusia tadi dia lupa kepada Allah. Sedangkan sayang tadi sepatutnya dia ada had dan dia ada batasnya. Kerana sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh mengatasi sayangnya manusia tadi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang pendengar sekalian, ni 5 perkara yang kita kena ambil berat sama-sama pada malam ini. Sama ada saya ataupun sidang pendengar sekalian. Yang pertama, kata Rasulullah, umat akhir zaman dia akan kasih dan cintakan kepada dunia sehingga dia lupakan kepada akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, umat akhir zaman cintakan kepada kehidupan sehingga dia lupa kepada kematian. Yang ketiga, umat akhir zaman
Dia sangat cinta kepada rumah istana mereka sehingga dia lupa kepada kubur-kubur mereka. Yang keempat, umat akhir zaman sayang dan cinta kepada harta tapi dia lupa bahawa harta tadi akan dihisap oleh Allah Ta'ala. Dan yang kelima, umat akhir zaman dia cinta kepada makhluk sehingga dia lupa kepada Khalik iaitu penciptanya iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadang-kadang sayangnya kepada makhluk sehingga mengatasi dan melanggar batas hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan 5 perkara yang Nabi sebutkan ini kita dapat hindarkan dalam kehidupan kita dan mudah-mudahan kita tidak terpedaya dengan dunia yang ada di hadapan mata kita dan mudah-mudahan 5 perkara yang Nabi sebutkan tadi tidak ada dalam kehidupan kita dan tidak melalaikan kehidupan kita daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkati pertemuan kita pada malam ini. Minta maaf kalau ada ketidakfahaman dan sebagainya. Minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan semula kepada pengurusi majlis. Sebelum tu saya minta maaf sekejap. Saya nak setting sikit nak share slide. Okay, setakat ni nampak tak slide tu? Siapa boleh respon sikit? Nampak. Okay, nampak Okay, Alhamdulillah. Terima kasih kepada respon. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat malam dan saya ucapkan ribuan terima kasihlah kepada semua yang hadir pada malam ini, yang join. Saya doakan siapa yang join pada malam ini, insya-Allah kita kaya dan berjaya lah. Okay. Sebelum itu, tajuk yang saya bawa bengkel pada malam ini adalah kemahiran berkomunikasi. Kenapa kita kena ada kemahiran berkomunikasi ni? Sebab komunikasi ini adalah benda yang sangat penting dalam semua aspek. Terutamanya dalam apa? Dalam pekerjaan, dalam perniagaan, bahkan dalam parenting dan berhubunganlah dengan anak-anak dan sebagainya dalam keluarga lah. Pada yang dah berkahwin pun, kita perlukan komunikasi yang berkesan kepada suami dan isteri. Supaya apa? Supaya tidak akan berlakunya lah sebarang orang kata miscommunication. Tapi sekiranya kita tahu komunikasi yang baik, komunikasi yang berkesan, insya-Allah semua benda kita buat boleh menjadi. Sebab apa? Dalam perhubungan, dalam berkomunikasi ni, saya selitkan sikit, benda yang kita kena berpegang adalah hubungan dengan Allah, dengan hubungan dengan manusia. Hablum minallah, hablum minan nas. Itu yang sangat penting. Dia hubungan dengan Allah lah. Dan sekarang kita cuba perbaiki macam mana hubungan dengan manusia pula. Kalau kita buat salah dengan Allah, kita boleh taubat. Kalau kita buat dosa dengan Allah, kita boleh minta ampun kepada dia. Tetapi sekiranya kalau kita buat salah dengan manusia, kita tersalah kata, kita tersalah cakap dan sebagainya, ia akan menyebabkan benda yang kita tidak ingini. Sebab tu kita ni perlulah sedikit demi sedikit memperbaiki teknik kemahiran kita berkomunikasi. Cuma pada malam ini saya hanya berkongsikan benda asas saja. Sebenarnya kalau kemahiran berkomunikasi ni dia banyak. Dia ada banyak. Dan banyak cabang bahagian komunikasi ni. Parenting lain, macam mana komunikasi sebagai seorang leadership lain. So dia ada banyak. Tapi yang malam ini saya hanya dapat sentuh serba sedikit sajalah bahagian kemahiran berkomunikasi. Okay, siapa yang rasa dah ready nak dengar kita punya bengkel kemahiran komunikasi pada malam ni, boleh tak komen sikit? Say I. Say I. Komen sikit. Kita nak tengok respon anak-anak muda Johor ni. Saya ready. Letak sikit gambar api-api, emoji api-api tu sikit. Kasih semangat sikit. Okay. Terima kasih kepada yang Rasul. Maksudnya yang join pada malam ni dia tak tidur lah. Sebenarnya saya nak tanya, gelap tak? Gelap tak? Nampak muka saya? Sebab saya punya kawasan ni dia macam segan mati tak mahu ni lah. Okay. Ni tu abaikan ni tu. Okay, apa itu komunikasi? Sebelum tu. Gerak tak slide tu? Macam tak gerak?
Okey je cerah berseri. Alhamdulillah. Gerak tak slide tu? Sekejap, saya macam nak gerakkan. Tapi macam bila tengok tak gerak pun slide-nya. Tak gerak. Macam Gerak. mana nak buat gerak ah? Sekejap. Slide tak gerak tuan. Slide tak gerak ah. Saya cuba setting. Oh, dia kalau share full dia tak gerak Kalau saya share macam ni boleh tak? Boleh Okay, sebelum itu apa itu komunikasi? Kat sini boleh tak? Agak-agak lah saya nak komen sikit apa yang kalian faham tentang komunikasi ni. Yang selama ni kita tahulah. Kita biasa komunikasi dekat WhatsApp, kita biasa komunikasi time berjumpa dengan orang, bercakap dan sebagainya. Tapi apa yang korang faham tentang komunikasi ni sebenarnya? Boleh komen sikit lah. Saya nak tanya pendapat korang dulu. Apa itu komunikasi? Berborak, okey betul, berborak. Berborak, bercakap. Sebenarnya komunikasi ni ada banyak Ada tak semestinya berborak, bercakap. Berkomunikasi ni ada banyak. Perbualan antara dua manusia. Okey betul. Luahan, kongsi ilmu. Okey, semua betul. Okey, sebenarnya komunikasi ni adalah hubungan apabila kita menyampaikan satu maklumat kepada orang lain dan orang itu dapat merespon atau menerima maklumat tersebut. Itu sebenarnya maksud komunikasi. Komunikasi ni tidak akan menjadi sekiranya apa yang kita sampaikan, apa yang kita cakap dekat sesuatu dan orang tu tidak boleh respon dan tak boleh faham. Itu bukan komunikasi. Contoh, kita bercakap dengan dinding. Adakah itu berkomunikasi? Tidak. Kalau kita cakap dengan dinding tu tak ada respon, itu bukan komunikasi. Sebenarnya komunikasi ni apabila kita menyampaikan maklumat dan ada orang yang menerima dan orang itu faham. Itu baru komunikasi. Tapi sekiranya ada orang yang menerima tapi orang tu tak faham, itu maksudnya komunikasi yang tidak berkesan. So nak pastikan kalau cakap dengan kucing dikira komunikasi tak? Kalau kita cakap dengan kucing, sekiranya kucing tu faham, tu dikira komunikasi. Setengah orang kalau kita panggil kucing tu datang, tu dia kira komunikasi lah. Tu kira komunikasi. Lepas tu komunikasi ni kadang-kadang tak semestinya hanya percakapan. Tapi dia ada perbuatan dan sebagainya. Tu kita akan pergi sedikit demi sedikit. Cuma saya tak pasti dapat sentuh ke tak pada malam ni sebab slide untuk komunikasi ni sebenarnya 31 slide dah saya. So dia sangat banyak. So saya mungkin akan cubalah cuba seringkas laju untuk kita share lah bahagian komunikasi ni. Sebab bagi saya bila kita dalam dunia pekerjaan, komunikasi memang sangat penting. Sebab apa? Contoh benda paling senang, orang kata common sense lah. Common sense ni sebenarnya kita tak perlulah macam memaksa atau sebagainya. Contoh kalau kita, ucapan yang paling orang kata paling sejuk, paling sedap nak dengar adalah perkataan terima kasih. Tapi sekarang ni yang kita perasan, manusia sekarang dia susah sikit nak ucapkan terima kasih. Kalau kita perasan lah. Sebab sebenarnya terima kasih tu perkataan orang kata perkataan yang paling bila kita dengar kita sejuk dengar. Bila kita dengar contoh kita sebagai seorang mak, kita masak untuk anak-anak. Anak-anak cakap terima kasih ibu masak sedap sangat. Kita yang penat-penat ni dengar, anak aku cakap terima kasih sedap, kita rasa sejuk je, rasa hilang je penat tu. Sama juga dengan dunia pekerjaan. Sekiranya kita jadi bos, mungkin kita jadi usahawan dalam grup ni kan, usahawan kita jadi bos. Kita ucapkan terima kasih kepada pekerja kita. InsyaAllah pekerja kita rasa sedap je aku kerja kat sini, rasa tak penat pun kerja sini. Dah kerja 24 jam ni pun tak rasa penat sebab bos cakap terima kasih. Kadang-kadang dengar perkataan sini semua pekerja tak ada bos. Okey, sini semua pekerja tak ada bos. Okey. Tapi disebabkan perkataan terima kasih itu dia akan menjadi hati kita akan jadi lembut. Okey, kalau sini tak ada bos, lepas ni kalau bos bagi gaji, terima kasih Tuhan bagi saya gaji sini. Mungkin bos akan baguslah pekerja aku ni pandai bersyukur. Dalam ayat Quran kata apa? La in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur, Allah akan tambah rezekinya. Tapi itu kalau dengan Allah lah.
Tapi dengan manusia ni kita kena cuba perbanyakkan rajin ucapkan terima kasih lah. Terima kasih dan sebagainya. Itulah antara orang kata teknik benda yang paling penting yang kita kena tahu sedikit tentang ucapan kita lah. Kadang-kadang ucapan kita, contoh lah, kita nak beri tugasan kepada orang lain kan. Boleh tak kau buat kerja ni? Buatkan kerja ni. Cuba kadang bila orang yang stres, yang ada masalah, bila dengar, kau ni nak perintah-perintah aku pula, nak suruh buat kerja macam-macam. Tapi jawabkan, kau free tak? Boleh tak kau tolong aku buat kerja ni dan sekian-sekian. So orang pun rasa macam, boleh lah. Walaupun dia penat ni, dia stres ni, banyak kerja ni. Tapi disebabkan cakap minta tolong, lepas tu kita boleh tanya khabar, kau free tak? Macam ibarat kita ni caring dengan dia. Contoh macam orang bercinta lah. Cuba kalau orang perempuan yang sedang bercinta, cuba power dia ke, suami dia ke tanya, awak okey, awak sihat, kan dia rasa macam sedap sikit dengar kan. Nak dibandingkan kita terus bagi tugasan. Contoh, kita bagi, buat kerja ni. Kau free tak? Kalau kau free, boleh tak buat tugasan ni? Baru dia kata macam, tenang sikit, relax sikit. Sebab tu benda-benda macam itu, kita perlu jagalah ucapan-ucapannya. Sebab bendanya simple, tapi ia memberi impact yang sangat besar. Tu nanti sebenarnya menyuruh secara halus. Menyuruh secara halus. Betul. Sebenarnya benda tu memang kita kena ada. Jika kita mungkinlah, saya yakin dan percaya dekat sini semua pekerja kan. Tapi mungkin suatu hari nanti kita akan jadi bos dan sebagainya. InsyaAllah kita boleh juga teknik tu lah. Macam saya ni seorang guru. So kadang ada budak ni susah tau nak buat kerja dan sebagainya. Budak malas dalam kata. Tapi bila kita menggunakan teknik yang betul, penyampaian yang betul, berinteraksi dengan budak tu secara betul, dia boleh ikut arahannya. Kadang-kadang kalau kita jadi, saya share sikit lah, sebab saya ni seorang guru. Bila kita menyuruh budak, yang budak ni semua tak nak buat, benda ni pun boleh juga buat untuk anak-anak lah. Bila kita bagi arahan secara umum ataupun secara rawak. Secara rawak ni maksudnya daripada atas ke bawah. Macam mana? Daripada atas ke bawah. Maksudnya, contoh anak kita ramai. Ibu nak semua pergi mandi. Ibu nak semua kemaskan rumah. Bila kita memberikan arahan macam itu, kadang-kadang setengah anak ni dia tak nak buat. Biarlah abang aku buat ke, ni buat ke. Sama juga dengan pelajar. Bila kita bagi arahan secara rawak, ada budak nak buat, ada budak malas nak buat. Tetapi sekiranya kita boleh tahu budak ni jenis malas, kita kena panggil dia. Contoh, Adib sini Dib, Ustaz panggil sini Dib. Adib, boleh tak Adib buat latihan ni? Nanti kalau Adib buat latihan ni, Adib pun boleh berjaya, boleh tambah ilmu, ibu pun suka. Nanti Ustaz bagi bintang. Contoh macam itu. So budak pun akan rasa seronok, dia akan rasa tertarik nak buat. So benda ni kita kena ada teknik jugalah. Kena cara nak tackle secara halus tadi. Okay. Kita pergi yang slide yang seterusnya. Mana? Okay, saya pergi ke bentuk komunikasi. Aku bentuk komunikasi. Pertama adalah komunikasi sehala. Komunikasi sehala ni contoh Izati. Okay, saya bercakap dengan Izati ni. Saya menyampaikan kepada Izati, saya cakap kan. Izati senyap je. Maksudnya itu komunikasi sehala. Itu komunikasi sehala. Maksudnya komunikasi sehala ni daripada seorang ke seluruh orang pun boleh, tapi tanpa respon. Contoh lain, kalau saya sebagai seorang guru, saya cakap dekat depan, anak murid dengar saja. Itu komunikasi sehala. Contoh, bos bagi arahan, suruh buat ni, sekian, buat macam-macam. Itu komunikasi sehala. Okay, dan komunikasi yang seterusnya adalah komunikasi dua hala. Komunikasi dua hala ni, apabila kita bercakap, dia lebih kurang kata berborak lah, berdialog dan sebagainya. Kita cakap, kita tanya soalan, dia jawab. Kita tanya soalan, dia jawab. Kita tanya soalan, dia jawab. Itu komunikasi dua hala lah. Lepas tu ini komunikasi ke bawah. Komunikasi ke bawah ni, ni macam yang saya cakap tadi. Biasa seorang leadership atau seorang ketua, dia akan banyak beri komunikasi ke bawah. Daripada atas ke bawah. Ni maksudnya arahan lah. Arahan.
Contoh apa komunikasi ke bawah? Contoh dalam berkawat kaki, tu komunikasi ke bawah. Lagi apa? Biasanya kawat kaki lah. Itu yang kita boleh nampak yang jelas, komunikasi ke bawah. Komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas ni dia lain sikit. Komunikasi ke atas ni dia ada dua sebenarnya. Antara pekerja memberi arahan, membetulkan bos, tu satu. Tak pun cara demokrasi. Demokrasi tu pun daripada bawah ke atas. Maksudnya rakyat menentukan siapa pemimpin kita. Itu komunikasi ke atas. So itu faham, setakat ni faham tak? Jelas tak komunikasi, bentuk-bentuk komunikasi ni? Ni saya hanya sentuh basic saja Maksudnya okey faham. Kalau tak faham, sekiranya cakap laju ke, tak jelas ke, tersasul ke kan, bagi tahu sebab kadang-kadang saya pun malam ni saya tak ready kat ni. Tak ready juga, cuma dia bagi 10 minit, so kita cubalah sehabis baik mana yang mungkin, kita cuba kongsi ilmu apa yang kita ada lah. Semoga ilmu yang saya dapat share ni kita dapatlah manfaat sedikit. Mungkin bukan dari segi pekerjaan, mungkin paling tidak pun dari segi hubungan adik-beradik, anak-anak, suami, isteri dan sebagainya lah. Okay. Dan komunikasi ni ada dua komunikasi. Inter versus intra. Apa itu inter, apa itu intra? Inter ini adalah komunikasi kepada orang lain. Maksudnya kepada kumpulan atau organisasi. Itu inter. Manakala komunikasi intra pula, komunikasi intra ni adalah kita bercakap dengan diri kita. Siapa tahu? Siapa boleh bagi contoh komunikasi intra yang selalu kita buat? Siapa boleh bagi contoh apakah komunikasi intra? Komunikasi intra ni dia dengan diri. Yang selalu kita buat. Berangan. Berangan boleh lah. Sebenarnya komunikasi yang intranya berdoa. Itu paling tepat. Berdoa lah adalah salah satu contoh komunikasi intra kita dengan diri dan diri kita kepada Allah SWT. Sebab bila kita banyak bercakap dengan diri, kita banyak muhasabah diri, itu adalah komunikasi intra. Yang kita sedar lah. Kalau manakala inter tadi, yang tadi saya tunjukkan contoh tadi inter. Bercakap dan sebagainya. Dan komunikasi ini tak semestinya mengigau. Mengigau. Saya tak pasti mengigau dia bawah mana. Dan komunikasi ni tadi saya ada cakap tak semestinya bercakap. Komunikasi ni kadang-kadang dalam isyarat pun boleh. Contoh lain komunikasi lampu isyarat. Macam mana kita boleh tahu warna merah tu berhenti, hijau tu jalan, kuning tu sedia untuk berhenti? Itu pun dah kira komunikasi. Walaupun traffic light itu tak hidup, walaupun traffic light itu tak bernyawa, tapi kita boleh ada interaksi dengan dia. Lampu isyarat tu menunjukkan tanda merah. So tindak balas kita merah, tanda dia berhenti. Itu pun dikira komunikasi. Tak semestinya komunikasi ni kena ada dua orang bercakap kat depan ke dan sebagainya. Dan komunikasi ni juga boleh berlaku dari segi isyarat lah. Bahasa isyarat pun dikira komunikasi. Sebab tu saya kata komunikasi ni dia, bidang komunikasi ni sangat luas. Sangat luas. Bahasa isyarat lain. Kalau siapa yang masuk askar tu ada dia punya isyarat alfa beta apa dia punya nama tu kan, panggil tu itu pun ada. So dia banyak. Komunikasi ni terlalu, saya katakan terlalu umum lah. Ni saya sentuh sedikit. Okay. Ini yang saya share ni adalah jenis-jenis komunikasi. Pertama adalah vocal. Kedua adalah voice. Ketiga adalah visual. Keempat adalah body language. Kelima adalah ihsan lah. Vocal ni daripada segi kita punya nyanyian. Sebab tu apabila seseorang itu menyanyikan satu lagu yang sangat merdu, penyampaiannya akan lebih sampai dalam diri kita. Contoh lain apa? Bila kita mengaji, kita dengar orang baca syekh ni baca sedap je. Penyampaian itu akan lebih berkesan. Tu untuk vocal lah. Kalau voice ni suara, macam contoh tadi saya bercakap dan sebagainya tu voice. Visual ni adalah mata. Contoh apa?
contohnya lampu isyarat tadi lah, lampu isyarat, tengok video, kita tengok gambar dan sebagainya, itu dikira komunikasi juga. Yang seterusnya adalah body language. Body language ni pergerakan. Ni pun body language ni pun ada banyak. Dia bahasa isyarat lain dan cara kita bercakap pun body language kan, body language itu pun menambah baik kita punya penyampaian lah. So, kalau kita menjadi seorang moderator atau jadi seorang motivator dan sebagainya, body language ni memang sangat memainkan peranan untuk menarik minat penonton untuk mendengar. Yang seterusnya adalah ihsan. Ihsan ni more kepada kita punya tingkah laku lah. Kita punya sifat ihsan kita. So kalau seorang tu sifat ihsan, sifat dia tawaduk dan sebagainya, orang tengok pun sejuk. Contoh macam ustaz-ustaz, ustaz ayah, apa ni? Ustaz-ustaznya ni lah, Adi Anwar dan sebagainya. Bila kita lihat dia, nampak dia ni nampak orang alim, baik, warak. Kita tengok pun sejuk. Macam Habib-Habib, share-share. Bila kita tengok pun sejuk. Bila kita berada dengan dia pun kita rasa tenang dan sebagainya. Itu orang kata aura lah. Aura positif. Sebab manusia ni, dia ada aura tersendiri. Cuba bayangkan kita duduk dengan orang-orang yang jenis orang negatif. Mungkin kita rasa tak selamat. Tak pun kita duduk dengan orang-orang macam perompak ke, perogol dan sebagainya. Kau cuba yang kita duduk sebelah dia. Kita rasa macam lain macam tak? Ke korang rasa okey je duduk sebelah penagih dadah dan sebagainya? Mesti ada rasa macam takut, was-was dan sebagainya kan? Benda itu pun mainkan peranan juga. Sangat mainkan peranan lah. Handphone saya ni macam lag lah. Sekejap Okay, ini teknik orang kata dalam ucapan. Apa yang perlu ketika kita bercakap, lagi kalau bercakap ke hadapan, benda yang paling penting adalah jelas, mudah, terang difahami, menggunakan bahasa yang difahami. Benda ini memang orang kata benda yang paling simple apabila kita bercakap. Pertama, jelas. Termasuk dengan arahan. Sekiranya kita nak memberi arahan kepada orang, pastikan arahan itu jelas. Sekiranya arahan itu tidak jelas, dia akan menjadikan akan berlaku lah kata benda yang tidak diingin. Contoh saya sebagai seorang guru, saya beri arahan. Semua buat kerja, semua buat latihan ni di hadapan. Kalau saya hanya cakap macam gitu saja, budak ni akan rasa macam malas nak buat, nanti-nantilah buat. Cuba kalau saya kata, saya nak semua buat latihan ni sebelum pukul 3 semua dah siap. So budak akan rasa lebih, kena buat ni sebelum pukul 3 ni. Budak tu jelas. Bila arah itu jelas, orang akan lebih mudah nak buat. Akan lebih senang nak terima arahan. Tapi kalau kita bagi arahan yang kurang jelas, sama-sama, benda tu pertama akan berlakunya macam salah faham. Salah faham. Yang kedua akan berlakunya ada yang buat, ada yang tidak buat. Lepas tu menggunakan bahasa-bahasa mudah. Ni kita sebagai contoh kenapa guna bahasa yang mudah, dalam penyampaian, dalam komunikasi kita kena kenal audien kita dulu siapa. Kita kena kenal audien kita siapa. Contoh kalau audien kita ni mak bapak, orang tua dan sebagainya, macam mana bahasa yang sesuai untuk dia orang. Tapi kalau kita bercakap dengan budak tadika dan sebagainya, kita kena guna bahasa-bahasa tadika lah. Bahasa tadika, bahasanya sangat mudah untuk diorang lah. Janganlah menggunakan istilah-istilah yang terlalu tinggi yang diorang tak faham. So benda itu akan menyebabkan penyampaian itu kurang menarik dan kurang jelas. Dan kemungkinan tidak akan sampai. Sebab tu sebelum kita nak bercakap atau kita nak menyampaikan kepada orang, kita kena kenal audien terlebih dahulu. Tu yang saya boleh share lah sedikit tip kalau kita nak bercakap depan. Sebab tu kalau contoh, kalau saya ada orang ajak saya, Aidil boleh tak buat talk dia ni? Boleh tak bagi siapa orangnya, umur dalam kalangan berapa dan sebagainya. So bila kita tahu umur dia berapa, usia dia berapa, so dia ni orang apa, orang yang bekerja ke, tidak bekerja dan sebagainya, kita boleh senang nak interrupt dia. Tapi kalau kita tak kenal dia, agak-agak siapa aku nak bagi talk ni. Kita dah buat persediaan. Kita buat persediaan ni untuk orang-orang yang dewasa. Tapi lalah budak-budak.
So benda tu mungkin kurang sampai. Contoh, tajuk komunikasi ni saya bawa kepada budak-budak. Budak-budak tidak akan faham. Budak-budak tak akan fikir, apa function komunikasi ni kan? Apa pentingnya kan? So budak-budak tak akan terima. Tapi kita sebagai orang yang kata, orang yang dah bekerja, antara soft skill yang paling perlu kita ada adalah komunikasi lah. Sekejap ada orang call. Okay. Yang seterusnya adalah suara tidak terlalu keras, laju dan perlahan. Sesuai mengikut keadaan, mempunyai nada suara yang menunjukkan empati. Empati ni orang kata nada suara kita ni main peranan. Cuba bayangkan kalau kita bercakap, saya buat talk, saya cakap macam menyeleweng dan sebagainya. Hari ini saya akan mengajar teknik tentang komunikasi. So benda itu tidak sesuai. Contoh kita nak pergi berperang ni. Kita kena jihad ke jalan Allah dan sebagainya. Mati syahid. La ilaha illallah. Tapi kita, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jom kita berperang. Agak semangat tak orang nak perang tu? Tak semangat. So benda itu tak sesuai. So suara ni menentukan untuk kita bercakap juga. Contoh, kita dapat slot untuk buat anak-anak insaf. Budak-budak rasa sedih dan sebagainya. Tapi kita menggunakan suara yang sangat keras. So tidak akan berkesan. Kita nak buat budak-budak semangat ni, tetapi kita menggunakan suara yang terlalu lembut dan sebagainya. Itu tidak bersesuaian. So dalam berborak, ni saya dari segi aspek kerja pula. Dalam bekerja dan sebagainya, kalau kita berborak dengan rakan sebelah pun, kita kena pilih lah nadanya betul. Setengah orang ni kadang kawan sebelah aja, kau jerit macam dia tu jauh 10 km. Woi, pada kawan sebelah aja kan. Tu agak-agak lah. Itu pun orang kata, kalau orang lain orang kata tak beradab lah kalau orang lain tengok. Tapi kalau mungkin member dia tu memang dia tahu member dia memang jenis itu, memang pekak ke apa dan sebagainya, tu pulang lah. Tapi kita ni kalau dalam berkomunikasi pun kita kena bijak. Macam mana kita nak bodek bos? Contoh, bos boleh tak nak minta cuti ni? Kalau kita cakap baik, kau cuba kan, bos saya nak minta cuti ni boleh tak? Tak boleh. Tak dapat punya. Tapi kita kena pilih nada yang betul. Sebab tu suara ini sangat penting. Contoh macam mungkin dekat sini perempuan yang adanya dah jadi isteri, dah mungkin jadi bakal isteri. Macam mana orang kata nak goda suami ke, nak pujuk suami ke, nak minta belanja lebih dan sebagainya. So kita menggunakan nada suara yang betul lah. Janganlah menggunakan nada suara yang salah. Tiba-tiba, bang, saya nak duit ni bang, boleh tak? Agak suami kau bagi tak? Tak ada dia bagi lain kan? So benda itu penting. So macam sama juga kita berinteraksi dengan anak-anak, kita pun kena pandai bercakap menggunakan suara nada yang betul. Kalau kita nak buat sale pun sama. Kalau kita nak buat sale, contoh kita buat direct selling kan, macam mana kita nak take care orang tu membeli dengan kita. Kita puji dia dulu, kita Assalamualaikum bang, abang sihat bang, kita tanya khabar dia dulu. Tapi kalau kita datang bawa barang, bang abang nak beli tak barang ni, harga dia sekian-sekian, orang takkan beli. Tapi kalau kita datang, Assalamualaikum bang, abang sihat bang, abang boleh tak pinjamkan masa 5 minit dan sebagainya. 5 minit, saya ni daripada ni lah. Kita ajak berborak dulu, kita ajak berinteraksi dulu, kita menarik minat dia terlebih dahulu. Bila dia minat nak berkomunikasi dengan kita, dia beri kita ruang untuk kita bercakap dan sebagainya, baru kita interrupt dia, baru kita ajak dia. Tapi sekiranya pertama kita datang terus memaksa dia akan automatik dia akan reject kita. So betul lah, itu antara benda yang orang kata kita kena tahulah. Kedua adalah hubungan mata, visual, lepas tu menunjuk, memberi perhatian. Ni eye contact ni pun sangat penting kalau kita bercakap. Cuba bayangkan kalau kita bercakap, mata kita tengok lain, agak-agak macam mana? Agak orang pun takkan rasa macam ni lah. Takkan rasa tak hormat lah. Kita cakap dengan anak kita mata ke atas. Benda tu nampak macam kurang ajar. So bila kita ada eye contact dan sebagainya, insya-Allah orang kata komunikasi itu akan lebih berkesan lah. Orang kata sampai. Pandang mata dia betul-betul, renung mata dia, kita menggunakan vokal yang baik, kita menggunakan suara yang baik, insya-Allah penyampaian tu, apa yang kita hajatkan tu akan dapat. Ini pun saya rasa benda ini pun boleh kita gunakan dalam berdoa lah.
Dalam berdoa kita baca betul-betul, kita sebut betul-betul jelas, lepas tu kita hayati betul-betul doa tersebut, insya-Allah doa itu pun akan makbul. Okay, sebenarnya adalah ihsan menjadikan Allah sebagai tempat mohon pertolongan Allah, sentiasa merasa Allah melihat sisi kita mohon doa kepada Allah. Ini benda yang simple lah yang kita boleh dapat. Ni saya cuba yang sekarang ni saya cuba laju-laju tau. Saya risau, saya tak tahu slide ni dapat habis ke tak. Ni pun baru 13 slide. Ni saya cuba, yang biasa saya pernah buat untuk slide ni biasanya 2 jam lebih lah. Kalau pernah ni. Sebab slide ni memang terlalu banyak dan sebenarnya slide ni ada banyak contoh-contoh dia dan aktiviti dia sebenarnya. Selalunya saya buat benda ni bersemuka. Kali ni kita buat secara online, sedih kurang sikit lah. Mungkin ada yang tak faham dan jelas dan sebagainya. Ini keberkesanan komunikasi. Benda yang pertama untuk kita berkomunikasi dengan kita berkesan, pertama kita kena bukan target, kita kena tackle orang punya kepercayaan. Cuba bayangkan kalau saya ni contohlah kita buat talk kat depan, saya pakai baju yang jenis macam baju yang koyak-koyak, rambut kusuk masai dan sebagainya. Agak orang percaya kita tak? Dah tentu tidak percaya. Siapa orang cakap depan ni pakai pun tak betul dan sebagainya kan. So kat situ tak ada trust. Bila kepercayaan ni tak ada, dia perhubungan tu, komunikasi tu akan memberi kesan kepada benda-benda lain. Dan komunikasi tu kemungkinan tidak berkesan. Sebab tu first impression sangat penting. First impression tu adalah menentukan kita punya yang seterusnya. Yang pertama menentukan semuanya. Sekiranya first impression kita tidak jaga, antara penampilan, cara kita berjalan dan sebagainya, benda itu dah tak menarik minat untuk orang mendengar kita bercakap. Kemungkinan lah saya kadang-kadang benda ini kemungkinan kita ni akan disuruh contoh Ain bercakap dekat hadapan sekejap, boleh tak bagi apa ni orang kata tazkirah 5 minit, 2 minit dan sebagainya kan. Kalau kita nak bina kepercayaan, kita kena buat benda tu dulu. Kita kena jaga penyampaian, kita kena jaga percakapan kita kena jaga penyampaian kita kena jaga pakaian kita dan sebagainya untuk membina apa? Membina kepercayaan. Sebab kebiasaan orang, ada setengah orang cara berjalan nak ke hadapan pun dah rasa macam malas dah, rasa macam main-main. So bila dia bercakap kat depan, orang tu akan rasa macam budak ni, macam kau ajar je dan sebagainya kan. So kepercayaan tu tidak ada. Lepas tu adalah kefahaman. Pastikan apa yang kita nak sampaikan tu orang akan mudah untuk faham. Kita kena kaji dulu. Dan saya boleh share sikit lah, kongsi sikit. Dalam penyampaian, benda yang paling penting apabila kita bercakap hadapan adalah persediaan. Persediaannya sangat-sangat penting. Dalam apa lagi bila kita nak bercakap dekat hadapan. Contoh sebab apa kena ada persediaan? Lepas tu yang saya kata tadi, persediaannya adalah antaranya apa? Kita kena kenal audiens, kita kena buat persediaan diri sendiri. Macam dulu, macam saya dulu masa zaman belajar kat universiti, saya banyak buat talk untuk budak-budak sekolah dengan pelajar U lah. Dan apa persediaan untuk diri saya selalu pakai sebelum talk tu dalam 1 jam 2 jam tu pakai mask muka yang apa tu, topeng putih ke benda nama dia kan. Selalu beli kat Shopee murah benda tu. Saya suka pakai benda tu. Sedangkan sebenarnya ikut hakikat pakai benda tu muka tak putih pun dan sebagainya. Tapi untuk apa? Untuk kita bina kita punya keyakinan diri kita. Untuk kita buat persediaan untuk diri kita. Berat sejuk kan. Untuk membuat persediaan diri kita. Tapi dia ibarat macam mana? Ibarat pergi kerja pakai baju yang gosok dengan baju yang tak gosok. Mana yang kita rasa kita lebih yakin? Mestilah kita akan rasa yakin bila pakai baju yang gosok. Sama jugalah. Macam saya buat persediaan tu untuk more confident. Nak bina keyakinan diri saya. Tapi benda tu ikut orang lah. Itu saya punya personal lah. Walaupun dah gosok, tak sampai tengah hari dah kedut. Itu kena suruh orang lain gosokkan tu. Sebab itu persediaan lah. So persediaan ni bergantung pada diri kita.
Kalau saya persediaan mungkin dari segi pembacaan kena banyak dan sebagainya kan. Kadang contoh macam saya ni kan, slide ni dah buka banyak kali, kadang-kadang kita pun lupa bila lama tak buka. So persediaan kita kena banyak membaca balik, kena ingat balik dan sebagainya. Dan untuk ni lah, untuk kita buat revision dan sebagainya. Itu persediaan. Lepas tu persediaan apa lain apa? Dari segi fizikal pula. Dari segi kita punya mungkin pemakaian dan sebagainya. Mungkin kita punya segi kerohanian, tu pun persediaan juga. Kalau kita tidak ada persediaan, memang kita tidak akan dapatlah keyakinan dalam diri kita. Sebab keyakinan tu sangat penting. Bila kita yakin dengan diri kita, insya-Allah semua benda kita boleh buat. Contoh macam saya suka ambil Cristiano Ronaldo, Messi dan sebagainya. Macam mana dia orang boleh buat jaringkan gol banyak-banyak? Sebab apa? Confident diri dia sangat tinggi. Sebab tu bila kita tak ada confident, kita yakin tak yakin dia tak ya kan. Buat semua benda tak jadi. Was-was ni orang kata tak boleh lah. Kalau dalam saya fan Messi tu lah. Saya pun fan Messi juga. Sebab bila kita ada was-was dalam diri ni bahaya. Kalau dalam Islam, was-was itu adalah syaitan yang membisik telinga kita. Okay, yang seterusnya adalah keupayaan. Kita menggunakan segala keupayaan apa yang kita ada. Contoh kalau perempuan, keupayaan ni apa? Mungkin cantik ke dan sebagainya. Gunakan keupayaan tu sebaiknya. Mungkin comel apa, tarik minat orang tu dengan keupayaan kita. Lepas tu kejelasan ni benda yang jelas lah. Mungkin dari segi tajuk kita jelas. Tajuk kita nak sampaikan tentang komunikasi. Bukan tajuk kita, kadang pemilihan tajuk ini pun penting. Sama juga kalau saya nak buat tajuk untuk soalan dan sebagainya kena jelas. Kalau tajuk tak jelas, so mungkin jawapan pun akan tidak jelas. Dan seterusnya adalah kebenaran. Benda ni kita biasa nak sampaikan apa-apa ni mestilah benda-benda yang benar, bukan benda yang batil. Okey, setakat ni boleh lagi tak nak teruskan ke? Semua dah ngantuk, dah pukul 10 dah ni. Okay, saya masuk jenis komunikasi dua ni. Jenis komunikasi iaitu komunikasi verbal dan non-verbal lah. Komunikasi verbal ni yang biasa kita bercakap, perbincangan, meeting, itu komunikasi verbal. Berinteraksi, komunikasi verbal. Cakap kat handphone pun komunikasi verbal. Komunikasi non-verbal ni sebenarnya cerita bahasa isyarat lah. Ni bahasa isyarat. Orang kata komunikasi non-verbal ni tidak boleh menipu. Apa contohnya kan? Kita tiba-tiba sakit perut tengah tahan nak berak. Kita buat muka macam sakit perut lah. Ada orang tengah tahan nak berak buat muka gelak-gelak ke dan sebagainya, tak ada. Lepas tu reaksi muka ni pun dia memainkan peranan kita. Contoh tadi komunikasi verbal ni, contoh benda yang saya kata komunikasi non-verbal ni tidak boleh menipu. Sebab apa? Contoh saya tunjuk ni. Ni maksudnya apa? Satu, ni dua, ni 3, ni 4. Tak ada orang kata. Ni berapa? Orang cakap 4. Tak, aku buat 1. Tak ada. Tak ada macam tu. Kalau orang tunjuk 4, mesti 4. Tak ada. Maksud 4 nya adalah 1. Okay. Saya rasa untuk malam ni saya share sampai situ dulu, boleh tak? Sebab saya sebenarnya pukul 10 lebih, 10 ni ada main futsal. So saya rasa untuk malam ni saya share tu dulu. Saya minta maaf selagi kurangan, tak apa. Nanti kalau ada rezeki kita akan cuba masuk lagi lah benda ni dan sebagainya. Nanti boleh sambung lagi insya-Allah. Itulah sebab saya yakin dan percaya kita semua orang bekerja kan. Pukul 10 mesti ada nak rehat, nak makan dan sebagainya. Saya faham. So kita bagi masa untuk korang lain lah. Mungkin nak bersama keluarga dan sebagainya. Futsal kat mana tu? Ni dekat Singapura.